Putrajaya merancang meminda beberapa peruntukan Akta Insolvensi 1967. Ia sesuatu yang dinanti-nantikan oleh puluhan ribu orang yang diisytiharkan muflis atau bankrupt termasuk golongan belia. Pindaan itu diharap membantu mereka membina semula kehidupan yang penuh 1001 kehimpitan selain risiko kemurungan semata-mata kerana berstatus bankrupt. Ikuti paparan wartawan Juliana Sharin mengenai keluhan mereka yang hidup dengan stigma begitu. Ahmad Shihan Ismail sanggup bermotosikal dari kampung halamannya di Pantai Timur untuk berjumpa saya di Sri Pentas Petaling Jaya. Saya datang dari Terengganu dengan motosikal, bukan kereta. Ke sini? Motosikal. Saya minta maaf. Saya suka. Saya kata, inilah perjuangan, ini adalah satu peluang untuk saya nyatakan kepada rakyat Malaysia. Apa yang ingin dikongsi beliau ialah keperitan hidup yang dilaluinya kerana berstatus muflis. Ahmad diisytihar bankrupt pada tahun 2020 apabila kalah dalam kes saman fitnah di mahkamah dan tidak mampu membayar ganti rugi kepada plaintif mahupun kos perbicaraan. Segala usaha beliau memperolehi pekerjaan setimpal dengan sarjana yang dimilikinya gagal. Diploma di dalam bahasa Arab. Kata, cak apa benda saya? Bayar semua RM63,000. Saya kata, saya tak ada pekerjaan. Macam mana saya nak selesaikan? Okey, saya kata, kalau bayar sedikit, 20% ke? Dia kata, mungkin boleh, tapi atas mahkamah. Kena buka file pula kepada mahkamah. Mahkamah yang tentukan kisah saya layak. Jadi, sulitnya. 4 kali Ahmad ditawarkan pekerjaan namun ditarik balik majikan apabila mengetahui statusnya sebagai bankrupt. Lalu beliau terpaksa bekerja sebagai penghantar makanan dengan purata pendapatan RM20 sehari. Isteri Ahmad adalah guru kafar bergaji RM1,000 sebulan, namun pendapatan suami isteri tidak cukup jauh untuk menguruskan rumah tangga. Ahmad akur sering murung memikirkan nasib beliau sekeluarga. Saya pernah naik motor, dapat berita saya gagal pekerjaan. Saya pergi ke tengah-tengah padang, menangis, menepik. Menangis. Saya call mak saya, "Mak, Umi tak boleh kerja, Umi tak boleh." Pergi saya kata, "Berapa harga permis kecil tu yang ada zinc tu?" So saya jual air balang. Sampai tahap tu Umi saya fikir saya master. Umi saya tak apa, jual je lah air, kurang-kurangnya ada rezeki. Jual air balang, tu berjalan. Beliau kesal kerana status bankruptnya bukan kerana kesalahan jenayah, tetapi berupa kes mahkamah sivil. Segalanya bermula Julai 2015 apabila dia didapati bersalah memfitnah seorang ustaz ternama menerusi hantaran Facebook lalu diperintah membayar denda RM50,000 beserta kos perbicaraan. Yang ketika itu beliau masih menuntut di peringkat sarjana jurusan Fiqh Perbandingan di Universiti Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi. Julai 2020, bagai sudah jatuh ditimpa tangga. Ketika masih bersedih atas kematian anak sulungnya Syifa yang berusia 9 bulan akibat sakit jantung, dia menerima berita buruk dari Mahkamah Tinggi Kota Baru yang mengeluarkan perintah kebankrapan ke atasnya. Bayangkan, tahun lepas seorang ustaz selebriti datang ke masjid kawasan saya. Ayah saya solat jemaah di masjid itu. Dia kata ada seorang nama Ahmad Shihan memfitnah para ulama. Ini orang kawasan macam ni. Disaman muflis. Bayangkan nama muflis itu seolah-olah penjenayah. Dan saya malu untuk datang ke masjid itu kerana fitnah tuduhan-tuduhan ini. Laporan media 3 Februari lalu memberi harapan Ahmad dan hampir 50,000 individu lain yang senasib dengannya bakal memperolehi pembelaan. Sejumlah 49,133 kes kebankrapan didaftar tahun 2018 hingga tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Osman berkata, pindaan berkenaan didorong atas dasar kesedaran mengenai stigma kebankrapan juga cabaran yang dihadapi golongan itu. Kini apa yang dinanti-nantikan ialah tarikh bila agaknya pindaan Akta 360 ini akan dibentangkan di Parlimen.
Juliana Syarin melaporkan.